KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik dan juga kawan-kawan yang sedang menonton sukses SPM 2021 sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini yang akan temankan kawan-kawan kita, sama-sama kita belajar bagaimana nak menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM, terutamanya untuk calon-calon SPM tahun ini. Hari ini mata pelajaran sangat menarik, tetapi sebelum itu Kak Eli macam ternampak seseorang dekat satu sudut ni sedang mengemas-ngemas. Jadi Kak Eli tanya, apa kata kita tegur? Cik. Oh, Cikgu Nazrul. Ya, saya. Ya Allah, Cikgu. Cikgu buat apa dekat sini, Cikgu? Saya tengah mengemas alatan untuk melepa lah. Yang beban sekali lah. Sini. Baik, jadi hari ini Cikgu Nazrul akan sama-sama dengan kita mengajar mata pelajaran pembinaan domestik untuk topiknya lepaan simen. Lepaan. Baik, kita saksikan profil guru Cikgu dahulu. Mari. Baik, Cikgu Nazrul. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, saya nak kongsikan SOP dengan adik-adik di rumah dulu, boleh Cikgu? Boleh. Okey, sebelum itu adik-adik kena jaga SOP, sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, Kak Eli akan sanitasi tangan dahulu, kemudian giliran Cikgu. Ya, silakan Cikgu. Okey, Cikgu. Mata pelajaran hari ini adalah pembinaan domestik dan kita lebih fokuskan kepada topik kerja kemasan. Ya, betul. Jadi apa yang murid-murid dapat belajar pada hari ini? Okey, untuk pelajaran hari ini, saya akan mengajar modul yang ke-6 iaitu kerja kemasan 1. Baik. Okey, dalam kerja kemasan 1 ni ada dua standard pembelajaran iaitu lepaan simen dan juga memasak jubin. Jadi hari ini saya fokus pada lepaan simen saja. Wah, seronoknya. Saya biasa tengok cara melepa ni dekat dalam video, dekat social media sebagainya, kan Cikgu, kan? Betul. Melepa itu adalah maksudnya plaster, kan Cikgu? Yes. Dia kalau BI dia panggil plaster lah. Baik. Tapi biasa dia kalau dalam bahasa Melayu ni saya ajar panggil lepaan simen. Lepaan simen. Lah. Baik. Kita juga akan berkenalan dengan murid-murid dalam talian bersama dengan kita untuk sama-sama belajar mata pelajaran hari ini. Mari kita berkenalan dengan adik-adik kita dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papar Sabah. Ada 2 sekolah hari ini, ya? Ya, sekolah. Baik. Ini dia hero-hero kita ni. Okey, mula-mula kita berkenalan dengan adik Rafizal dahulu. Hai Rafizal. Boleh kenalkan diri? Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rafizal. Umur 17 tahun, bersekolah SMK Kinarut Papar Sabah. Cita-cita saya menjadi penyanyi. Wow, biasanya orang Sabah memang suara semua sedap-sedap. Terima kasih. Seterusnya kita berkenalan dengan adik Airil. Mana Airil? Salam sejahtera Cikgu. Nama saya Muhammad Airil Shah. Sekolah di SMK Kinarut Papar, berumur 17 tahun. Cita-cita menjadi seorang chef. Baik. Terima kasih adik Airil. Dan kita ada adik Shadi, Tarsilio Shadi. Hai, salam sejahtera Cikgu. Nama saya Tarsilio Shadi. Umur saya 17 tahun. Sekolah di SMK Kinarut. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera. Wow, jurutera, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya adik daripada sekolah yang sama, Kinarut juga, iaitu adik Lodius. Ya, Tommy. Boleh kenalkan diri? Salam sejahtera Cikgu, nama saya Lodius Tommy, umur 17 tahun, bersekolah di SMK Kinarut Papar Sabah, bercita-cita sebagai engineer. Wow, hebatlah. Saya pasti daripada tunjuk ajar Cikgu Nazrul ni semua boleh mencapai cita-cita ni. Okey, dan ini dia adik yang akan bersama dengan kita juga dalam talian adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya Klang,
iaitu adik Hanafi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanafi Berhati. Saya sekolah di SMK Pramana Jaya. Cita-cita saya tentera. Wow, tentera. Berbakti pada negara. Terima kasih adik-adik dan cikgu. Mungkin saya nak tanya pendapat terhadap murid-murid kita pada hari ini tentang topik kita. Boleh cikgu? Boleh. Saya nak tanya kepada Tarsilio tentang topik kita yang akan kita belajar hari ini. Apa pendapat anda? Tarsilio, boleh? Ya. Teruskan. Apa pendapat Tarsilio tentang topik kita pada hari ini iaitu kerja kemasan? Boleh dengar Kak Eli tak? Ya, dengar tak? Boleh dengar? Boleh cikgu, boleh. Okey. Boleh. Okey, silakan. Pada pendapat saya, mata pelajaran pembinaan domestik sangatlah menarik kerana ia bersifat kemahiran dan boleh mencetus kreatif saya dalam menghasilkan projek pembinaan. Okey, Bagus jawapan bagus. dia. Terima kasih. Seterusnya, kita nak tanya pula kepada adik Laudius. Apa pendapat Laudius tentang mata pelajaran dan juga topik kita hari ini? Okey, pada pendapat saya, mata pelajaran pembinaan domestik merupakan salah satu bidang vocational yang dapat melatih saya menjadi lebih mahir dalam bidang pembinaan selain di sekolah maupun di luar sekolah. Okey. Alright. Betul Bagus, tu. yes. Kan cikgu. Betul. Baik, itulah dia yang akan kita tekankan pada hari ini. Ya. Dan cikgu akan terangkan bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan juga. Ya, betul. Terutamanya untuk calon-calon SPM Ya. bagi mata pelajaran pembinaan domestik ya cikgu. Ya, betul. Dan selain daripada itu, apa lagi yang cikgu akan tekankan? Okay, saya akan mengajar lebih kurang 5 standard pelajaran. Lebih kurang 3 soalan bahagian A dan juga 2 soalan kebat lah. Okey. Jadi soalan yang kebat tu yang akan mencetuskan kreativiti murid lah terhadap berlepaan simen ni. Baik. Itu kalau secara teorinya lah. Ya, Kalau teorinya. secara amalinya, mereka perlu buat di makmal. Yes, secara amalinya mereka kena buat projek di makmal untuk pentafsiran amali daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi dia ada markah di situlah kerana projek amali MPV ni mempunyai 60 markah. Wow. Jadi bila dia plus dengan ditambah dengan Markah teori? markah teori jadi 40 markah lah. Jadi totalnya 100 markah. Baik. Okey, kita akan kupas lagi lanjut tentang mata pelajaran hari ini. Dah belajar lagi bagaimana nak menguasai cara menjawab kertas peperiksaan mata pelajaran pembinaan domestik. Tapi kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Nazrul untuk sama-sama kita belajar bagaimana nak menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM, terutamanya untuk calon-calon SPM bagi mata pelajaran pembinaan domestik. Topiknya kerja kemasan. Dan bersama dengan kita juga dalam talian adalah adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papar Sabah dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya Klang. Baik cikgu. Ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apa yang akan cikgu tekankan pada hari ini untuk pembelajaran kita. Okey, sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya nak tanya Eli lah. Baik, boleh. Okey. Tahu tak apa itu melepa? Okey, tadi cikgu ada terangkan kat saya pasal melepa. Dia maksudnya plaster, menampal. Plaster, lebih kurang begitu ke? Okey. Plaster tu dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Tapi kalau dalam bahasa Melayu dia dipanggil melepa ataupun lepaan simen. Betul cikgu ya? Betul. Betul. Terima kasih. Tahniah. Okey. Saya teruskan. Baik. Okey, pada hari ini saya akan mengajar modul 6 iaitu kerja kemasan 1 melepa. Okey. Okey, kerja kemasan melepa ni sebenarnya adalah modul yang terakhir dalam tingkatan 4. Jadi dia pun melibatkan pentafsiran, ada pentafsiran amali lah di peringkat Lembaga Peperiksaan Malaysia lah. Jadi pelajar kena melepa sesuatu tembok.
ataupun dalam satu binaan lah, macam tiang, tembok yang rosak sebagainya lah. Okey. Okey, ini definisi melepa. Okey, sebelum tu saya nak tanya siapa? Hanafi. Hanafi. Okey. Apa yang anda tahu tentang melepa? Kongsi dengan saya. Silakan. Cantikkan tembok. Apa? Apa dia? Mencantikkan tembok. Mencantikkan tembok. Mencantikkan tembok. Okey. Boleh diterima. Okey. Okey, sekarang ni saya ceritakan tentang definisi melepa. Okey, definisi ialah satu proses untuk menutup. Okey. Untuk memahami definisi ini, murid kena tahu kata kuncinya, iaitu menutup. Okey. Dia menutup ataupun cover lah kalau biar cakap. Kemudian proses untuk menutup suatu permukaan kasar tembok. Okey, kalau permukaan tak kasar kita tak melepa. Okey. Ataupun sesuatu lain seperti tiang, seperti tembok yang dah rosak, okey, kita boleh melepa dengan menggunakan mortar ataupun bahan lepaan lain. Okey, bahan lepaan lain ada di depan saya inilah, ya. Kemudian yang kedua, bahan lepaan ialah campuran kapur, simen lepa dan juga pasir dan air. Okey. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, permukaan bata yang memerlukan kerja-kerja lepaan dikhususkan pada bahagian dinding atau tembok. Maknanya di sini setiap tembok ataupun tempat yang kita nak melepa itu mesti dengan nisbah tertentu. Dia tak boleh guna nisbah lain. Kalau tak nanti jadi rosaklah. Okey. Baik. Okey, kalau tak faham tanya ya murid. Sesiapa yang ada soalan boleh terus Ada angkat tangan. soalan? Belum lagi? Belum. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya anda pula. Okey, Leo. Okey. Sekarang ni sila jawab soalan ini. Okey, saya baca dulu. Berdasarkan jadual di bawah, tandakan betul untuk jawapan yang betul dan tidak pada jawapan tidak berkaitan dengan tujuan kerja melepa. Okey, kata kunci di sini ialah tujuan kerja melepa. Jadi yang pertama ialah menghasilkan permukaan yang cantik, rata dan licin. Betul atau salah? Betul cikgu. Betul. Okey, tahniah. Wow. Kepada betul. Okey. Okey, kemudian air rail. Mana air rail? Ada. Okey. Ya, cikgu. Yang kedua, menutup kerja-kerja bata atau konkrit yang rosak atau tidak rata. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, betul juga. Tahniah. Hebat. Okey, yang ketiga. Rafizal. Lapisan asas yang sesuai untuk memasang kemasan jubin. Betul atau tidak? Tidak, cikgu. Tidak. Kenapa? Kerana Kenapa? Okey, tak apa. pastilah, cikgu. Okey, cikgu jawapan. Okey. Dia kemasan jubin ni dia tidak perlukan lepaan yang begitu rumit lah. Jadi kalau nak melepa yang cantik, kalau kita memasang jubin dah jadi dua kerja yang berbeza. Jadi rugilah kalau kita melepa. Ya, buang masa lah macam tu. Jadi jawapan dia betul, awak cakap salah. Okey. Okey, Tommy. Memberi perlindungan daripada cuaca supaya lasak dan tahan lama. Betul cikgu. Betul. Okey, betul. Wow. Melepa hebat. tu memang untuk perlindungan pada bangunan lah supaya dia kalis cuaca dan sebagainya. Yang terakhir ialah Rafizal sebagai penebat atau kalis air. Rafizal? Betul? Ya, cikgu. Salah? Betul, cikgu. Betul. Alhamdulillah. Betul semuanya. Wow, Okey, hebat. tahniah. Tahniah. Kepada semua murid. Okey, itu definisi melepa. Okey, kemudian kita melihat bahan-bahan melepa pula. Okey, depan saya ni ada beberapa bahan melepa. Yang pertamanya simen. Ini dia simen. Okey. Simen ni saya panggil simen hitam lah, ataupun kalau supplier yang jual simen biasa. Okay. Simen ni memang wajib digunakan untuk melepa. Tak ada ni tak jadi melepa.
Okey, ini je saya terangkan. Okey, bahan melepa satu ialah simen. Okey, bahan simen terdiri daripada campuran simen, pasir dan air. Dia ada nisbah-nisbah tertentulah. Nisbah yang biasa ialah 1:3. Ini memang standard lah. Okey. Okay. Boleh dilakukan pada semua bahagian dinding, sama ada dinding dalam ataupun dinding luar dalam rumah dan juga luar rumah. Okey. Okay. Okay. Yang kedua kapur. Okay. Kapur ni ada jenis yang berair sikit. Lagi berair, lagi lepaan tu akan lebih kuat lah. Contohnya, bahan lepaan kapur akan dicampur dengan pasir dan air. Dia memang ada sikit lembab. Kalau campur air, dia lebih menguatkan daya gam tu sendiri. Daya gam pada dinding. Supaya simen tu tak jatuh lah. Okay, tujuannya menambah keupayaan air dan memegang mortar. Dan mengurangkan kehilangan air daripada bancuhan serta menambah kelikatan. Jadi, bila dia dah likat, dia tidak akan jatuh dengan mudah. So, kalau kita plaster, dia akan terus melekat kat dinding. Walaupun cair dia akan meleleh tak apa cikgu? Tak apa. Asalkan 1:3 dengan atau 1:2 cukup. Dia punya nisbah simen dan pasir. Okey. Kemudian bahan yang ketiga, gypsum. Okey, gypsum ni adalah satu serbuk yang dikenali sebagai plaster of Paris. Okey. Dia perlu dibancur dengan air dan dia bancur dengan air saja. Dia tidak boleh campur dengan simen, pasir sebagainya. Okey. Memang dia bersendirian sajalah. Dia biasa dia untuk melepa permukaan siling. Jadi dia memang mudah menjejak, jadi kena buat dengan cepat. Cepat supaya garisan halus tu tak ada, nampak rata je lah. Sebab semua dia cepat kering. Ya, cepat kering. Baik. Okey, kemudian yang terakhir, bahan tambah. Okey, bahan tambah ni saya boleh katakan bahan kimia yang perlu ditambah jika membuat satu kerja-kerja khas. Contohnya kalau nak buat kolam renang ataupun swimming pool, kita tak boleh guna plaster biasa. Dia ada plaster waterproofing. Dia lain. Dia ada bentuk serbuk, ada bentuk liquid. So kadang-kadang dia banyak nama-nama bahan kimia ni. Tapi fungsi dia sama, iaitu menghalang daripada air itu bocor lah. Kan? Kalau bocor memang tak jadi kolam lah. Okey, itu 4 bahan lepaan simen. Okey, kemudiannya soalan cikgu bagi. Okey, ada nak tanya tak sebelum cikgu bagi soalan ni? Siapa nak tanya boleh angkat tangan. Tak ada. Okey, saya rasa awak semua dah pandai semua. Alhamdulillah. Okey. Raja menunjukkan bahan untuk melepa. Sesuaikan nama bahan melepa tersebut. Okey. Tommy, yang satu gambar ni, apa nama alat bahan tersebut? Mana? Pilih. Ya? Simen cikgu. Simen. Tengok betul tak betul? Ya, betul. Wow. Tahniah. Okey, Hanafi. Yang kedua apa? Yang warna biru ni. Kapur cikgu. Kapur. Tengok. Okey, betul. Hebat. Tahniah. Okey, yang serbuk ni, Airil. Yang serbuk ni. Gypsum cik. Gypsum. Ya? Gypsum. Tak dengar? Gypsum. Gypsum. Oh, serbuk gypsum. Okey. Okey, betul juga. Dan yang terakhir. Ini saya tak payah tanyalah. Tinggal satu je. Dah tahu tinggal satu. Itu. Okey, bahan tambah. Seperti tadilah. Bahan kimia tadi. Itulah antara soalan yang biasa lazimnya keluar di dalam kertas SPM dia akan peperiksaan. keluar macam inilah. Baik. Okey. Okey, yang ni yang ketiga. Tajuk ketiga ialah lepaan simen. Okey, ada 4 jenis lepaan simen di sini. Yang pertama cikgu terangkan lepaan licin. Okey. Biasanya lepaan simen licin ni dia dibuat untuk di bahagian dalam rumah. Kerana dalam rumah tu orang tak nak kasar-kasar, dia biasa yang licin supaya boleh tambah wallpaper dan sebagainya lah. Betul. Okey, kemudian dia mestilah nipis. Dia nipis dan rata tapi mestilah hampir kering. Maknanya permukaan kita ada melepa sebanyak 2 lapisan. Lapisan yang kedua terakhir tu
Biar hampir kering dulu baru boleh lepaan licin untuk last final finishing dia lah. Okey, saya beri contoh. Okey, alatan ni namanya span. Okey. Pemegang span. Jadi kalau nak jadikan dia licin, dia perlu dilembapkan dululah dengan air. Jangan terlalu basah. Lepas tu campur dengan serbuk simen sikit. Lepas tu bila dah hampir kering ni, baru kita lap, gosok. Gosok sepanjang seluas dimensi dinding tu lah. Okey. Dan akan jadi seperti ini. Oh, jadi serbuk saja. Serbuk saja. Sebab dia dah ada satu lepaan luar, kan. Jadi lepaan simen tu yang ni akan menjadikan dia lebih rata dan licin lah. Baik. Okey. Itu teknik je lah. Jadi di bengkel nanti awak kena buat macam tu lah kalau nak cikgu awak suruh buat lepaan simen, macam tu lah cara dia. Okey, yang kedua ialah lepaan kasar. Lepaan kasar ni biasa dia buat di luar lah, macam pagar sekolah ataupun pagar rumah, biasa kasar lah. Okey, dibuat kasar mengikut reka bentuk dan dibuat menggunakan pemaras keluli dan pemaras kayu panjang. Okey, ini dia pemaras keluli. Okey. Kemudian ini dia juga pemaras kayu panjang. Okey. Cara je saya tunjuk. Okey. Ini nama je hop ataupun pemegang mortar. Semua mortar simen dibancur di sini dan diletak di atas ni. Jadi contohnya ini dinding, kita kena tarik daripada bawah ke atas. Bawah ke atas tapi di bahagian atas. Kita tarik ke atas tapi di atas dulu. Lepas tu tarik sampai ke bawah dan akhir sampai ke bawah lah. Baik. Jadi dan juga caranya juga ni mestilah lembap tapi jangan letak serbuk. Just gosok saja. Gosok nanti biji-biji pasir tu akan timbul. Tu jadi kasar tu. Apa jadi kalau ada serbuk dekat atas tu, cikgu? Dia akan jadi licin balik. Dia tak jadi kasar lah. Tak jadi kasar. So depend kita nak buat apa. Nak buat lepaan licin atau lepaan kasar. Okey. Maksudnya tak boleh dalam masa yang sama guna span yang sama? Tak boleh. Nanti dia akan rosak. Kita tak dapat permukaan yang kita ingini lah. Baik. Okey. Itu jenis lepas yang kedua. Jenis lepas yang ketiga ialah lepas skim coat. Saya panggil skim coat lah. Lepasan skim. Okey, lepas skim ni lah. Contoh dia warna putih, serbuk putih. Dan mana-mana ada jual lah. Jadi ini untuk dalam saja. Jangan buat di luar. Pengalaman saya buat di luar memang kalau hujan memang dia terhakis habis. Rugi. Memang rugilah. Dalam rumah memang tak kena hujan lah insya-Allah. Jadi dia memang licin dan dia dibancur dengan air saja dengan serbuk skim. Okey, bila dia bancur jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Nisbahnya? Nisbah dia tak ada nisbah. Dia kita kacau agak-agak je lah. Agak-agak je. Tengok macam tak terlalu kering atau tak terlalu basah. Macam buat doh kuih lah, cikgu. Ya? Macam doh kuih lah nak betul anggarkan macam kan? nak buat cokodok ke apa macam tu lah. Kan doh kuih. Baik. Okay, lepas tu lepa macam biasa lah. Dan adakah lepaan lapisan skim ni sesuai untuk aksesori, maksudnya untuk perhiasan rumah, buat pasu ke sesuai, cikgu? Tak sesuai. Tak sesuai. Itu ada bahan lain. Baik. Ini khas untuk melepa. Okay, jadi bila letak dalam ni kacau sehingga sebati, kemudian letak dalam pemegang. Tarik juga. Sama je. Tarik sama. Okey. Dan terakhir ialah lepaan Shanghai. Okey, ini soalan kehebat sebenarnya. Sebab ia memerlukan kreativiti murid lah. Kerana lepaan Shanghai ni memang mahal kerana dia ada batu kerikil yang berwarna-warni. Memang cantik lah. Biasa di hotel. Di Putrajaya pun kita tengok memang ada batu-batu macam ni. Dia campur dengan simen Portland. Simen ni. Dengan batu-batu tu. Kemudian nisbah dia satu nisbah 1 atau 1 nisbah 2. Ini memang kalau katakan pelepaan ni, lepa dia agak rumit sikit. Agak rumit dan dia memerlukan kepakaran lah. Biasa kalau dia biasa dah buat, dia pakar lah. Kalau first time buat mungkin tak jadilah. Jadi maksudnya kos dia lagi tinggi lah? Yes, kalau lagi sebab batu tu pun memang ada mahal. Baik. Okey, cikgu, kita nak berehat seketika, cikgu. Kita nak sambung selepas ini dengan ada lagi jenis lepaan selepas ini?
Selepas ini kita akan fokuskan kepada pada soalan. soalan. jenis. Baik, saya tak sabar nak tahu soalan cikgu ni. Jadi kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Nazrul, di mana kita fokuskan dan ajar bagaimana untuk menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM untuk mata pelajaran pembinaan domestik. Topiknya adalah kerja kemasan. Kalau tadi Cikgu Nazrul dah terangkan tentang jenis lepaan dan antara soalan yang lazim keluar untuk soalan peperiksaan SPM, sekarang ini cikgu nak uji bagaimana nak menjawab soalan berkenaan dengan jenis lepaan. Silakan cikgu. Okey. Kak Rafizal, boleh jawab soalan ni? Okey, jadual menunjukkan ciri-ciri bagi jenis lepaan. Nyatakan jenis lepaan tersebut yang cikgu terangkan tadilah. Okey. Okey, ciri-cirinya ialah diperbuat dengan menggunakan batu kerikil. Atau cikgu kata tadi pebble stone. Okey. Dikemaskan dengan pengilat batu. Okey, ini nampak lebih shining lah. Dia untuk Ya, cikgu. Okey. Apakah jenis lepaan tersebut? Depan Shanghai. Okey, betul. Tepat sekali. Lepaan Shanghai ataupun pebble wash lah. Mana-mana. Wow, hebat. Shanghai. Okey. Leo. Okey. Ya, cikgu. Ciri-cirinya diperbuat dengan campuran air dan serbuk skim. Dilepa pada permukaan kering. Okey, apakah jenis lepaan tersebut? Lepaan lapisan skim. Okey. Boleh terima lepaan skim lah. Kata kuncinya ada skim di situ cikgu. Skim. Jadi mudah ingat ya? Ada skim ni, boleh jawab lah. Kata kuncinya. Skim code lah. Dan yang terakhir, ciri-cirinya ialah diperbuat dengan simen slurry, dilepa nipis dan rata. Apakah jenis lepaan, Rafizal? Depan licin. Lepaan licin, betul. Tepat sekali Cikgu, masih cikgu. Lepaan licin. Okey. Jadi ketiga-tiga lepaan ni mempunyai lokasi yang berlainan lah. Kalau ni dalam, ni maknanya dalam ruang rumah, dalaman lah. Ni di shilling. Ini untuk kreativiti lah. Maknanya dia agak rumit sikit. Kalau yang ada bajet lebih tu boleh lah buat pebble lepaan lah Shanghai ni. Baik, Okey. Okey, 6.1.4 penyediaan mortar mengikut nisbah. Okay, cikgu terangkan dulu. Nisbah 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. 1 nisbah 2 dilepa pada tempat-tempat yang kadar kelembapan tinggi. Contohnya di tangki septik dan kolam air takungan. Okey, contoh dia, saya bagi contoh sini. Ini adalah pasir. Pasir mesti ada 2. Ni 1 simen. Jadi campur 2 dalam ni dan dibancurlah. Sehingga tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Baik. Okey. Itu untuk melepa pada bahagian yang kelembapan tinggi, tangki septik atau kolam takungan air. Maknanya di sini kalau lagi kurang pasir, lagi kuat. Lagi kuat simen tu. Depan simen tu lagi kuat lah. Okey, kemudian nisbah 1 nisbah 3 dilepa pada tempat yang menanggung beban tinggi. Contoh kilang, bengkel berjentera. Okey, di sini kalau tempat-tempat kilang ni dia punya satu beban yang kuat lah. Mesin, penggunaan mesin. Jadi kalau nisbah yang sikit, dia akan menyebabkan lepaan simen tu makin kuat lah. Tak mudah retak, tak mudah pecah dan sebagainya. Okey. Tambah satu lagi. Itu apa tu cikgu? Ini cara dia. Kalau cikgu, tambah tu apa? Tambah pasir. Pasir. Simen 1 juga. Okey.
Jadi kalau lagi banyak, tambah gandakan lah. 2 nisbah 6, 3 nisbah 9. Maksudnya, 1 nisbah 1 tu, 1 adalah simen, 2 tu adalah pasir. 1 adalah Pasir. simen, Simen. 3 adalah pasir. Oh. Ni lah. Simen 1, 3 pasir. Baik. Okey. Dan yang terakhir nisbah 1/4. Okey, ini biasa. Mana-mana rumah ataupun tempat-tempat sekolah pun dilepa pada nisbah 1/4 kerana ia tidak menanggung apa-apa beban lah. Jadi dia just untuk mencantikkan lagi kita punya bangunan lah. Baik. Jadi tapi dia kena dengan tebal sikit lah. Ketebalan sikit, dia tidak terlalu nipis. Supaya dia lebih tahan lama dan tidak cepat terhakis. Okay. Jadi penyediaan mortar ni ada 3 sahaja nisbahnya cikgu Ya, yang harus 3 sahaja. murid-murid hafal. Ya. Baik. Sebab ini pun antara favourite dalam soalan SPM. Wow. Nisbah-nisbah ni. 1 nisbah 2, 1 nisbah 3 dan 1 nisbah 4. Okey. Jadi pelajar boleh ingat? Murid boleh ingat? Okey. Okey, soalan. Boleh ingat murid Okey, Raja menunjukkan mortar yang sedang dibancur. Tuliskan nisbah mortar dengan kategori kerja yang betul. Dia main dengan nombor lah ni. 1 nisbah 2, 1 nisbah 3, 1 nisbah 4. Okey, dilepa pada bahagian dalam bangunan. Okey, Airil, apa jawapan? Dilepa pada bahagian dalam bangunan. Apa nisbah dia? 1 cikgu. 1 nisbah 3. 1 nisbah 3. Kurang tepat? Ada jawapan lain? Mungkin rakan-rakan lain boleh bantu? Ada rakan lain boleh bantu tak? Ya. Leo. 1 nisbah 4. Okey, tepat sekali. 1 nisbah 4. Tak apa, salah tak apa. Kita masih dalam proses pembelajaran juga, cikgu. Ya. Yeah. Oh, sorry. Cikgu kena. Okey, lepa dalam bahagian dalaman bangunan ialah 1 nisbah 4. 4 pasir, 1 simen. Okey. Dilepa pada tempat kelembapan tinggi. Contohnya tadi ialah tangki septik. Ataupun tangki-tangki yang kelembapan tinggi lah. Okey, Tommy. Apa jawapan dia? 1 nisbah 2 cikgu. Okey, tepat sekali. 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. Okey, makin kurang simen, makin kurang pasir, makin kuat simen. Lepas simen tersebut. Okey, yang terakhir, Rafizal, dilepa pada tempat yang menanggung beban tinggi. Rafizal? 1 nisbah 3 cikgu. 1 nisbah 3. Okey. Baik. Terima kasih cikgu. Alright. Jadi yang ini yang perlu awak ingat. Satu tu dah betul. 2 sama ada 2, 3 atau 4. Okey? Mungkin ada kadang-kadang ada soalan yang mengelirukan cikgu. Biasanya soalan yang bentuk yang macam mana? Okey. Kalau macam soalan macam ni, kita perlu tengok kalau kata kunci je kelembapan tinggi. Okey. Okey, mesti 1 nisbah 2 mesti lagi kurang pasir. Kalau menanggung beban kena kuat lah. Kena kuat sikit. Pasir kena banyak. Kena banyak sikit. Baik. Dan last sekali melepa bahagian dalaman kena bangunan. Cantik. Bagi cantik. 1 nisbah 4. Baik. Okey. Faham? Okey, cikgu. Okey, yang kelima. Okey, ini soalan respon terbuka. Maknanya apa jawapan yang berkaitan boleh diterima lah. Iaitu langkah-langkah kerja lepaan luar dalam tembok. Okey. Para murid nampak gambar Raja ni? Nampak? Okey, Raja menunjukkan dinding bata sebuah rumah yang perlu dilepa. Mana kita ada tembok, batu bata kita nampak ni, tapi kita nak melepa je lah. Anda adalah tukang yang diupah untuk membuat kerja-kerja melepa tersebut. Senaraikan langkah kerja melepa tembok tersebut. Okey. Okey, siapa boleh beri jawapan? Yang pertama. Mereka harus menulis ya, cikgu? Yes, ini kena menulis. Okey. Ini kena. Okey, Tommy. Pertama? Hanafi. Siapa? Hanafi. Ya, Hanafi. Tak dengar Hanafi? Boleh on mic?
Okey. Boleh. Okey. Langkah pertama, membersihkan permukaan tembok. Membersihkan permukaan tembok. Okey, tepat sekali membersihkan permukaan tembok. Okey, saya tambah sikit di sini. Jika untuk melepa, mesti kita menyediakan permukaan tembok. Sebab tak ada tembok macam nak lepa. Jadi saya tambah sikit penyediaan tembok. Yang tembok mesti ada. Penyediaan tembok. Baik. Tembok. Terima kasih Hanafi. Seterusnya, langkah seterusnya. Okey, langkah kedua. Leo. Ya, cikgu. Yang kedua, langkah kedua. Boleh jawab tak? Boleh. Membancu motor mengikut nisbah. Okey, tengok jawapan. Okey, tepat sekali. Hebat. Okey, nisbah ni kamu boleh tulis lah. Nisbah 1, nisbah 4 ke. Depend lah. Biasanya 4 lah Okey, macam cikgu dah terangkan sebentar tadi. Okey, terima kasih Leo. Langkah ketiga, Airil. Maaf. Okey, Airil. Maaf. Tak nampak, tak apa. Okey. Yang ketiga, langkah ketiga. Melepas lapisan pertama dari permukaan yang tinggi dahulu, kemudian turun ke bawah. Melepa daripada lapisan pertama. Okey, permukaan tinggi dahulu, kemudian turun. melepa lapisan pertama dari permukaan yang tinggi dahulu kemudian turun ke bawah. Hebat. Macam saya terangkan sebentar tadi. Melepa bahagian lapisan pertama. Maknanya mula-mula tu tembok tu kosong, tidak ada lepak langsung, ada batu-batu saja. Kemudian lepas bancu mortar, lepa dari lapisan pertama tu di atas tinggi. Contoh ni dinding, lepa. Lepas tu turun lah. Baik. Tu ulang sini pula sampai ke bawah. Sampai Baik. penuh lah. Okey. Yang Seterusnya. Yang keempat, Cikgu Leo. nak tak siapa? Leo. Siapa tadi? Leo sudah. Leo sudah. Tommy. Hanafi. Hanafi sudah cikgu. Siapa cikgu rasa yang boleh? Siapa yang boleh? Tommy boleh? Hafizal boleh? Ariel boleh? Boleh cikgu. Tommy. Boleh, cikgu, saya boleh. Okey. Yang keempat. Melepas lapisan kedua dan membuat pengujian. Okey, betul. Okey, dia melepa lapisan kedua. Maknanya bila lapisan pertama tadi dah kering, dia dah lepa. Dia sebenarnya lapisan pertama ni untuk menutup saja menutup batu bata tu. Tutup bata. Dia Baik. belum lagi rata lagi. Okey, yang kedua, lepas tu yang kedua lepas kering, baru melepa lapisan kedua pula. Ini baru kena rata. Baru rata. Baru nampak cantik lah. Okey. Betul memang ada yang tak rata. Sikit-sikit tak rata. Ini fungsi dia. Iaitu pemaras kayu panjang. Okey. Bila tak rata sikit, terletak kat tembok yang dah lepa tu. Tarik. Kita tarik pula. Dia yang lebih-lebih tu akan tertanggal. Terkeluarlah. Jatuh lah. Jatuh. Kita akan dapat yang rata. Lepas yang rata. Okey. Baik. Kemudian yang terakhir. Yang kelima. Ada yang kelima cikgu. Okey, kita minta Rafizal. Boleh? Rafizal? Ya, cikgu. Okey, yang kelima. Apa jawapan dia? 5. Ketebalan kesemua mortar ini diukur dengan menggunakan pemaras kayu panjang bersama aras sprit bagi pengukur kerataan permukaan dinding dari semua sudut. Betul, cikgu? Kita tengok betul tak betul? Betul. Okey, melakukan lapisan akhir bagi meratakan permukaan tembok luar menggunakan pemaras kayu panjang dan membuat pengujian. Okey, ini yang saya kata tadi. Lapisan air tu kita akan ratakan. Fungsi ni untuk meratakan lepaan simen pada tembok luar. Baik. Okay. Jadi bila dah semua simen-simen lebih tu keluar, dia akan itu namanya pengujian dan akan ada lepaan yang rata. Okey. Langkah yang terakhir? Yang langkah yang terakhir. Apa dia? Siapa yang boleh jawab? Terakhir. Kita minta siapa? Hanafi gelak-gelak tu? Hanafi lah. Boleh. Dia seronok tu. Yang terakhir apa dia? Silakan. Bagi lapisan dinding luas, selepas tembok dibiarkan kering seketika, gosok dengan span untuk mendapatkan permukaan yang rata dan kasar. Okey, tengok jawapan dia. Wow, Okey, bagi hebat. lepaan dinding luar. Selepas tembok dibiarkan kering,
Gosok dengan span dan dapatkan permukaan rata dan kasar. Ya, betul. Maksudnya okey. kena gunakan span kuning tu cikgu. Okey, kejap Lepas ini luar ni kasar, rata dan kasar. Mana lepas kasar lah. Jadi span ni digunakan untuk mendapatkan permukaan yang kasar tapi rata. Hanya untuk di luar je lah. Di sini di luar. Jadi kita biarkan kena basahkan sikit kan. Lembapkan sikit dengan air, lepas tu gosok dengan span. Lepas ada yang daripada air ni kita gosok lah. Baik. Gosok cara berpusing-pusing lah. Nanti akan menghasilkan lepaan yang kasar. Baik. Okey, cikgu, kita akan sambung sekejap lagi. Sedikit lagi kita punya pembelajaran dan juga kita akan rumuskan terhadap apa yang telah kita belajar pada hari kejap lagi cikgu. Dan kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Ellie di sini dan juga Cikgu Nazrul. Kalau tadi Cikgu dah terangkan bagaimana nak menjawab soalan berkenaan dengan melepa dan juga jenis-jenis lepaan. Sekarang ini kita nak sambung soalan kita Cikgu, silakan. Okey. Soalan yang terakhir 615, langkah kerja lepaan luar dan dalam tembok. Okey. Diberi situasi lepaan tembok merekah atau retak macam inilah sini gambar. Raja menunjukkan dinding yang telah retak. Nyatakan dua bahan yang digunakan untuk kerja melepa. B, menyatakan dua punca kerosakan. Tiga punca kerosakan. Tiga punca kerosakan pada lepaan simen. Okey, di sini adalah soalan hebat. Wow. Okey, siap-siap. Dia banyak punca je. Apa-apa jawapan yang berkaitan adalah betul. Okay. Baik. Saya rasa Ellie pun boleh jawab soalan A. Bahan-bahan. Sebab sebelum ni saya dah terang. Saya boleh cubalah cikgu. Okey. Kita bagi Ellie cuba Okey. Cikgu nak saya jawab soalan A. Ya, soalan A. Okay. Satu apa dia? Simen. Ada jawapan di sini. Okey, simen. Yang dan kedua panggil aerial. Okey. Apa jawapan dia? Bahan yang kedua untuk Yang kedua ya? Apa dia? Aerial? Yang kedua pasir. Pasir. Okey, betul. Betul. Okey. Itu dua bahan. Sebenarnya ada lagi seperti yang cikgu terangkan tadi, seperti skim coat pun boleh juga. Boleh diterima. Skim coat pun boleh. Kapur pun boleh. Kapur. Kapur dengan kapur ni tujuannya menambah kelikatan dan sifat melekatnya lepas simen pada dinding supaya tak jatuh lah. Kapur dengan plaster lain lah cikgu ya? Plaster tu melepa lah. Melepa lah? Plaster. Kapur ni bahan tambah dalam simen dan pasir tu untuk bagi dia likat lah. Okey. Kemudian soalan B. Nyatakan tiga punca kerosakan pada lepaan simen. Okey, seperti gambar rajah tadi. Okey. Lepaan tu lepaan ni mungkin dah lama dah merekah. Apakah puncanya? Okey. Cikgu nak minta siapa jawab? Okey, Hanafi. Apa jawapan yang pertama? Boleh jawab tak? Boleh cikgu. Okey. Silakan. Mortar simen terlalu kering dan tiada kejengkitan pada bahan-bahan campuran. Saya tengok jawapan dia betul tak betul. Maaf. Okey, mortar simen terlalu kering dan tiada kejelikitan pada bahan campuran. Okey. Betul lah jawapan tu. Maknanya bila kita bancuh simen, macam inilah. Contohnya tu nisbah 2 atau nisbah 3. Kalau kurang air, dia akan jadi kering. Bila kering, dia tidak akan memegang molekul-molekul pasir tu dan dia akan merekah. Jadi simen tu perlukan air. Simen dan pasir tu memerlukan air untuk bergabung. Bergabung dan jadikan satu bentuk lepaan yang cantik lah.
Okey, yang kedua. Tommy? Jawapan untuk yang bahagian B. Nisbah campuran tidak mengikut spesifikasi. Okey, kita tengok jawapan betul tak betul. Okey. Betul jawapan anda. Terima kasih. Nisbah campuran yang tidak mengikut spesifikasi. 1 nisbah 2, nisbah 3 ataupun nisbah 4. Kalau mungkin ada yang gunakan 1 nisbah 5 ataupun dia mungkin tersilap bancuh, mungkin menyebabkan dinding tu retak lah. Retak lagi. Okey. Yang ketiga, cikgu dah Yang dekat siapa? ketiga. Cikgu dah terbuka jawapan, cikgu. Oh, maaf. Okey. Siapa? Okey, Rafizal. Oh, tak nampak lah. Cikgu. Yang ketiga, faktor beban mudah alih yang dikenakan pada dinding tersebut. Betul, cikgu? Tengok jawapan dia. Okey, faktor beban mudah alih yang dikenakan pada dinding tersebut. Maknanya di sini kalau andai kata kita kalau ada beban macam dilanggar kereta ke atau orang pukul dinding tu, dia boleh retak juga. Mungkin faktor je juga nisbah campuran tu yang tidak spesifikasi lah. Dia macam tak ikut bancuan yang betul pun jadi punca retak, dan juga beban tu pun dia bila kenakan satu daya yang tinggi boleh retak juga. Macam itulah. Baik. Okey. Jadi itulah Pembelajaran kita hari pembelajaran ini. kita hari ini. Okey. Okey, cikgu mungkin nak simpulkan secara keseluruhan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Okey, projek Melepa ni merupakan projek untuk menutup segala ketidakrataan ataupun kecacatan tembok yang ada pada tembok lah. Biasa di sini saya kelaskan ada 2 bahagian. Satu bahagian tembok yang baru dengan tembok yang dah lama. Tembok baru ni mudah sikit lah sebab tak ada apa-apa habuk atau kotoran. Jadi murid ataupun pihak kontraktor boleh terus melepa lah. Tapi yang agak rumit sikit kalau tembok lama. Tembok lama ni ada macam tadi, ada tak rata, ada yang menggelupas, ada yang retak. Jadi dia kena lapis beberapa kali untuk tutup semua kerosakan tu. Jadi itu yang menyebabkan kos pada lepaan ni akan berganda lah kalau yang tembok yang lama tu. Kalau tembok baru tu okey, tak ada masalah. Baik. Okey. Cikgu, saya nak tanya satu soalan, cikgu. Okey, kalau boleh. macam cikgu bagi tahu tadi, nak melepa ni kita harus tahu nisbahnya dan bahan sesuai digunakan terhadap tembok tu. Kalau macam kita tengok dekat social media sekarang, video yang biasanya dimuat naik kan, boleh DIY lepaan tersebut kan di rumah walaupun tanpa belajar. Adakah memang boleh dilakukan begitu atau memang kena tahu tentang cara lepaan berkaitan dengan mata pelajaran hari ini? Okey, kalau saya tengok dalam video DIY, ada yang dah siap bancuh, lepas tu terus melepa saja. Mungkin kat situ teknik dia tak sama. Dia ada teknik yang kadang-kadang bahan pun kita tak tahu bahan mana yang mereka ambil. Tapi kalau ikut standard daripada lembaga, memang kita akan gunakan nisbah-nisbah tertentu lah. Itu yang menyebabkan simen tu akan, lepaan simen tu akan jadi cantik lah. Cantik. Kalau yang digunakan orang awam guna untuk biasa punya kan, takut tak smooth lah, tahan lama. Tak tahan lama atau boleh cepat merekah. Tu jadi macam gambar dia ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Okey, terima Nazrul. kasih. Dan juga terima kasih banyak-banyak murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papar Sabah dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Pandamaran Jaya Kelang, kerana sama-sama belajar dengan kita untuk soalan berkaitan dengan mata pelajaran pembinaan domestik, topiknya kerja kemasan. Harapnya segala perkongsian cikgu hari ini dapat manfaat kepada calon-calon SPM terutamanya. Semoga maju jaya. KLA ucapkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Kita jumpa lagi di Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye.